إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد. Sidang ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita dan juga kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala beri kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat umur panjang. Umur yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ni salah satu nikmat besar untuk kita nak buat nego dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat syurga Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, suruh kita semua mula-mula sekali suruh kita bertakwa kepada Allah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman semua, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna takut pada Allah? Iaitu kita tunai gapo saja Tuhan suruh kita taat pada Tuhan. Tak cukup dengan turut saja ataupun buat gapo saja Tuhan suruh. Kita kena ada juga tinggal gapo Tuhan larang. Itu baru panggil seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Tuhan dia seru kita suruh takut kepada dia ni bukan hanya sekali dua kali dah. Banyak kalau kita baca dalam ayat suci Al-Quran, banyak Tuhan dia ulang ayat bersangkut paut dengan suruh takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqullah. Banyak ayat hak Tuhan pesan dan juga suruh kita takut kepada dia. Oleh kerana orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni, gapo Tuhan nak bui dia? Tuhan bukan hanya nak bui di hari akhirat saja dak. Tapi masa kita hidup di dunia, kalau kita jadi seorang yang bertakwa kepada Allah, dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hak ni atas dunia lagi. Tuhan kata siapa hak takut pada Tuhan, takut dengan makna kata turut perintah Tuhan dan juga tinggal gapo hak Tuhan larang, maka gapo sahaja hak dia tu susah hati duk kepek dalam diri dia, susah dalam hidup harian dia ni, yaj'al lahu makhraja, maka Tuhan nak buka jalan keluar daripada dia. Kita cubalah, bila masa kita rasa kepek, rasa susah hati, maka kita pergi cari Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan buka jalan mudah kepada kita. Dalam satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sesiapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan jadi urusan dia, kerja dia tu jadi mudah berlaku. Orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun manusia duduk dalam keadaan susah, dengan setakit susah, menegur susah, payah belaka,
Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak buat dia susah hati. Tuhan mudah hidup dia, senang di atas dunia ini. Maka cubalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya gapo hak Tuhan janji dalam Quran tu kita akan dapat semua. Itu pesanan Allah Subhanahu Wa Taala pertama dalam ayat yang saya baca tadi. Dan pesanan yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan pula pada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuhan pesan kepada kita semua, wahai orang beriman, wahai ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu Tuhan pesan suruh kita masing-masing ni cek diri kita masing-masing. Tuhan pesan suruh kita cek diri kita masing-masing. Hari ni kita buat gapo, maran kita buat gapo, tahun lepas kita buat gapo, Tuhan pesan juga suruh kita cek diri kita masing-masing. Sebab perjalanan kita bukan hanya di atas dunia saja. Hak kita dah buat atas dunia saja pun lepas cek. Kita cek takut rugi bagi orang nego tu. Cek setiap hari, bahkan setiap je ni boleh berapa kok, ni boleh berapa kok, takut rugi. Itu hak atas dunia saja yang kita duk buat nego atas dunia saja untuk nak boleh makan hari di dunia saja. Tetapi kadang-kadang hari akhirat hak kita kena duduk panjang, bahkan tidak ada hari esok pada hari akhirat tu kita tak ada cek sikit habuk. Maka Allah SWT seru kita semua dalam ayat Quran yang saya baca tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap bernyawa, setiap orang ni kena cek diri dia masing-masing. Kata dia buat gapo ratik dah 50 tahun Allah SWT umur kepada dia tu, dia guna pergi pada jalan mana dah. Maka bagi orang yang sentiasa cek diri dia sendiri, nescaya dia tak akan susahlah pada hari kiamat. Seperti mana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, kiralah, ceklah diri kamu masing-masing sebelum kamu dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata suruh kita cek diri kita, kah kita hidup lah ni. Kah kita hidup lah ni, hari ni kita buat gapo dah? Kita deraka pada Tuhan, kita buat maksiat pada Tuhan berapa kali dah minggu ni, bulan ni kita buat maksiat pada Tuhan berapa kali dah, dan juga kita pergi semaya sejik berapa kali dah. Tuhan suruh kita cek diri kita dulu sebelum kita nak mati. Maka apabila mati itu Tuhan cek cerak dah. Apabila Tuhan cek itu, kita tak boleh nak ketua, tak boleh nak beki dah. Walaupun kita teriak minta kepada Allah SWT tara mana, Tuhan tak hantar kita kelik mari beki atas dunia dah. Sebab tu Tuhan seru kepada kita semua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuhan seru kepada kita semua suruh kita cek diri kita masing-masing sebelum kita nak meninggal dunia ni. Sama ada kita cek hari kita melalui belum nak tidur, kita letak tangan atas kepala, dan juga kita fikir hari ni kita buat gapo ratik. Pahala kita rasa banyak mana hari ni, dan juga dosa kita tu rasa banyak mana hari ni. Kita ada cek semua. Apabila kita cek semua, ia tak rugi sangat. Seperti saya contoh dengan nego saat ni lah. Kalau kita cek setiap hari ni kita rasa rugi, esok kita kena buat cara mana tak sesuai rugi seperti dengan hari ni. Tahun ni kita rasa rugi banyak, tahun yang akan datang kita nak buat cara mana tak sesuai rugi dan nak boleh laba banyak. Kalau kita sentiasa duk cek. Kalau kita tak cek duk lagu tu lah, kita guna suk sekali. Kalau orang nego juga habis apa modal, tak ada modal. Dalam kedai juga barang habis licin. Dia makia itu juga nyawa kita. Kalau kita tak ada cek langsung, suk siapa lubang kubur, kejut kita tak ada nak cek, dan juga tak ada nak sedia amalan, tak ada nak ketua gapo hak kita pelak gitu. Lalu tu para salafus soleh dulu, dia sentiasa cek diri dia masing-masing
bukan tahun ni, bukan bulan ni, bukan hari ye. Ya cek hari ye sebelum nak tidur tu cek gapo ratik buat hari ni dan juga gapo ratik langgar perintah Tuhan pada hari ni. Maka apabila kita mula cek diri kita, tuaksab diri kita tu, masa itulah kita boleh nak beki dengan segera, iaitu kita bertaubat. Lepas pada kita cek diri kita, kalau kita rasa kata diri kita tu banyak salah, banyak buat maksiat pada Allah SWT, banyak langgar perintah Tuhan, maka lepas pada kita cek diri kita sudah tu, kita bertaubat kepada Allah SWT. Itulah pedah cek diri masing-masing pada setiap hari dan setiap bulan, setiap tahun. Kalau kita tak ada cek, kita tak boleh nak taubat. Kita rasa kata kita tak ada banyak mana salah, sebab kita tak ada cek. Kita tak ada peksak diri kita tu, kita rasa tak ada nyakit. Tapi apabila kita cari bomo, kita peksak, nyakit tu, nyakit ni ada berlaku dalam diri kita, baru kita nak fubat. Demikian itu juga dosa kita. Kalau kita tak ada peksak, kata hari ni kita buat gapo, minggu lepas kita buat gapo, bulan lepas buat gapo tu, kita duk rasa kata dosa kita kurang, kita rasa kata dosa kita tu tak banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya seru kepada ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, lebih-lebih lagi kita masuk tahun baru, kita duduk dalam bulan Muharram, peluang besar untuk kita nak ubah diri kita. Oleh kerana Tuhan habiskan setahun 1444, dan juga Tuhan panjang lagi umur kita boleh hidup mari 1445. Makna kata Tuhan pula tambah umur pula pada kita setahun. Maka kita ambil peluang yang Allah SWT panjangkan umur kita ni, kita beki gapo hak tak molek untuk diri kita ni, kita tahu, dan juga gapo hak molek ni kita seterusnya, dan juga kita beki wika molek lagi supaya Allah SWT redha kepada kita, dan juga Allah SWT bagi syurga pada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka setelah mana kita cek diri kita masing-masing dan kita jumpa bahwasanya hidup harian kita tu banyak salah dengan Allah SWT, sama ada kecek pe kita hidup ngupak pada orang, kata huduh kepada orang, kecek tak molek, wakwi orang sedih hati. Semua itu adalah kesalahan yang perlu kita kena taubat pada Allah SWT. Dan ingatlah bahwasanya Allah SWT itu sentiasa panggil kita suruh bertaubat kepada Dia. Tuhan tak ada biasa katuk pintu taubat untuk kita selagi mana nyawa kita tak sampai di halkum. Selagi mana nyawa kita tak sampai tekak tu, Tuhan tak katuk lagi peluang untuk kita bertaubat kepada Dia. Maka marilah ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi taubatan nasuha, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman semua, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai taubat nasuha, taubat yang bersih sungguh. Banyak kali hak kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi taubat kita tu dengan mulut saja, hati kita tak pergi sekali. Banyak kali kita bertaubat, kita rasa sesat, tapi setelah masa hak kita taubat tu, apabila kita tubik pada sejid, kita buat pula benda hak tu. Maka marilah kita dengar gapo syarat-syarat hak nak jadi taubat nasuha, taubat yang sebenar, taubat yang bersih sungguh. Pertama kali kita kena sesat atas gapo hak kita buat. Kalau kita duk buat dosa tu semua, contohnya kita wahai ngupak pada orang,
Kita dah buat dosa tu sama, kita sesal dulu, kata benar ni benar, tak molek sungguh, sesal, tak saya buat dah. Yang kedua, kita cabut diri kita daripada benda tu. Kalau sebab kita pergi duduk tak gerak ataupun kita pergi duduk ke datai, waktu kita ngubak pada orang sama, maka kita kena cabut diri kita daripada golongan tu ataupun pada tempat tu. Yang ketiga, kita kena niat. Masa kita taubat tu kita kena niat dengan sungguh hati, kata lepas pada ni kita tak sewak dah. Walaupun tersalah juga, kadang-kadang kita terlupa, biasa manusia. Tapi nak rakyat kata masakah kita taubat nasuha tu, kita kena niat, kita kena azam bahawasanya kita tak sebuat dah benda tu. Maka itulah sebagai syarat-syarat nak panggil kata taubat nasuha. Maka orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan rugi sama sekali. Oleh kerana kita tak tahu kata Tuhan nak ambil bila masa nyawa kita ni. Dengan sebab kita tak tahu, kita kena cuci semua diri kita. Kita buat dosa hari ni kita taubat. Kita buat pula esok kita taubat. Bukan kata kita hipung nanti nak taubat setahun, belum nak sampai setahun tu kita mati dulu. Maka bagi orang yang ada dosa, duk lekat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan boleh masuk syurga. Malaikat kena bakar cuci daripada dosa tu baru boleh masuk syurga. Sebab tu ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar dah suara ni, kita dengar dah khutbah ni pada hari ni, jangan kita ralik taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali kita cek diri kita sendiri, yang kedua kita banyak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita putus asa kata aku ni duduk dengan kesalahan yang sama, Tuhan tak ada maaf dah pada aku. Jangan kita katuk pintu taubat sendiri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada katuk lagi kepada kita. Banyak daripada orang salah, orang dia buat karuk, dia ada kuasa kata Tuhan tak maaf dah kepada dia. Katuk pintu taubat sendiri dia, sedekah Allah Subhanahu Wa Taala tak katuk pada dia. Kita dengar contoh-contoh kaum dulu bunuh orang sampai 99 orang, tapi dia tak putus asa dengan taubat pada Tuhan. Pergi cari tok guru nak taubat, nak maaf. Bagaimana nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada seorang tok guru yang pergi cari tu tak pandai nak jawab, royak kata tak boleh nak taubat dah, maka dia bunuh pula, cukup sampai 100. Pergi sampai tok guru seorang lagi kata boleh taubat, maka dia usaha jalan lagi, maka mati tengah jalan. Sebelum nak sampai tepat hak tu guru tu kata boleh nak taubat di situ, kena tubik pada tepat hak dia ada buat karuk tu. Tapi nak raya atau rahmat Tuhan tu lebih luas daripada kita duk seka lagi. Iblis, sejahat-jahat iblis tu, dia doa gapo Tuhan terima. Apakah lagi kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala duk semaya ber juga, kita duk puasa juga, kita ada kuasa kata Tuhan tak maaf lagu mana pada kita. Bahkan iblis tu Tuhan terima doa dia. Itulah ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan kita putus asa dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari sebelum kita nak tidur, banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampun segala dosa kita dan bersih diri kita, dan juga kita boleh masuk syurga dengan selamat. Dan satu perkara lagi sebelum akhir khutbah ini, saya nak pesan kepada ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu hari ni hari 9 Muharram dan juga esok hari 10 Muharram. Maka sunnah Nabi SAW suruh kita puasa hari Ashura. Masa Nabi dulu, Nabi puasa hari Ashura sehari, tapi Nabi royak juga. Nabi dengar berita kata orang Kristian, orang Yahudi puasa juga hari Ashura. Lalu tu Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Nabi kata kalau aku hidup lagi tahan dapat, aku nak puasa juga hari 9. Makna kata Nabi tak sewi serupa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa hari 10 belaka, orang Nasrani puasa belaka hari 10. Lalu tu orang Islam ni kena lebih pada orang Yahudi Nasrani, iaitu Nabi nak puasa hari 9 dan juga hari 10. Hari ni hari 9 dah. Bagi orang tak ada nak puasa hari ni, puasa hari 10.
Dan juga hari sebelah boleh juga, supaya kita boleh turut sunnah Nabi, dan juga kita boleh lebih baik daripada orang Kristian, orang Yahudi. Itulah pesanan saya sedikit sebanyak khutbah pada hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin fadammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.